terangkan cara untuk kita maksimumkan penggunaan platform M+ sebagai short term trader. Short trader. So sama ada kau intraday ke, korang swing ke, korang contra trader ke, scalper ke, tak kisah. Ni cara aku sebagai seorang short trader atau intraday trader menggunakan platform M+. Okay. Jom aku terangkan. Platform kali ini menunjukkan ada 3 poin penting dekat dalam video tersebut. Yang pertama berkaitan dengan fast code, yang kedua berkaitan dengan stop code list, yang ketiga adalah market trade monitor. So ketiga poin ni sangat penting membantu anda untuk buat keputusan untuk beli dan menjual. Yang pertama saya letak sebagai fast code. Okay, so list yang ada dekat dalam tu adalah fast code. Ni adalah fast code. Contoh dia. Okay, yang pertama adalah price, yang kedua ticker chart, yang ketiga kena ada information, yang ketiga adalah latest transaction. Okay, fast code ni sangat penting sebenarnya sebagai short trader, khusus kepada intraday trader dan contra trader lah. Okay, so mereka ni sebenarnya perlukan poin yang cepat untuk sebelum buat keputusan untuk beli dan menjual. Okay, sebagai contohnya information yang perlu ada, yang pertama adalah kita kena dapatkan buy value lebih besar daripada sell value. So jadinya kita kena tambah buy value, point buy value tambah point sell value. Lepas tu saya letak buy rate dan VWAP. Dalam masa sama juga saya letak 2 point berkaitan dengan fundamental, PE ratio, PE dengan EPS. Lepas tu saya tambah 3 point dekat sini lebih kepada warrant information sebagai contoh capital lah. Okay, so dia bagi tahu maturity date bila, gearing berapa, premium berapa. Okay, so premium nak kena pilih berapa, maturity date nak kena berapa, yang ni kena masuk cari point yang lain lah. Tapi point tu, 3 point tu penting. Last kali ni, ni saya just tambah je subsector. Okay, next berkaitan dengan latest transaction. Latest transaction ni sama ada you nak pakai latest transaction ataupun nak pakai grouped by value pun boleh juga, antara dua lah. So kenapa pun nak pakai latest transaction? So latest transaction ni adalah saya nak dapat detect betul ke big volume masuk. So saya dah nampak dekat sini yang updated kat sini latest transaction. Kalau nak grouped by volume, kita nak tengok sama ada big volume ni dah masuk atau tak. So kalau big volume masuk, berapa banyak, okay, berapa banyak big volume masuk ni. So kita akan dapat based on maklumat di situlah, sama ada kita nak grouped by volume ataupun latest transaction dekat sini. Okay, yang 2 point ke atas ni adalah price action dan ticker chart. So ini signifikan, dia sangat penting sama ada kita nak buat keputusan beli dan jual berada di price dan ticker chart tersebut. Dekat bahagian information ni hanya sekadar maklumat untuk kita buat, okay, oh dia lebih banyak, dia buy value lebih banyak daripada sell value, dan buy rate dia dan VWAP dia sekian. Okay, dan meyakinkan kita adalah dekat bahagian latest transaction. Itu dekat bahagian fast code. So fast code ni adalah point paling penting. Bila saya buat itu, point paling penting adalah dekat bahagian fast code tersebut. Untuk pemilihan kriteria pula, saya ada 2 tempat. Yang pertama dekat bahagian market trade monitor, yang kedua dekat bahagian code stock code list. Okay, stock code list nombor 2 ni. Alright. So nombor 2 dan nombor 3 ni adalah untuk saya buat screen stock ataupun pencarian counter. So saya buat salah satu dua ni. Okay, so kita pergi kepada market trade monitor dulu lah, sangat senang. So market trade monitor ada 3 poin penting yang you kena tahu. Yang pertama saya letak situ putih dan hijau. So putih dan hijau tu maksud ni adalah dekat bahagian price warna putih, ni adalah volume warna hijau. Okay, so putih hijau. Yang kedua adalah hijau. So which is price dia dah berubah hijau dan volume pun warna hijau. Okay, so contoh saya tekan ni Opcom. Okay, yang ketiga adalah merah hijau. Okay, merah, harga merah tapi volume hijau.
Okay, so tu adalah persoalan yang kita akan tertanya apabila kenapa putih hijau sebagai contoh MFCB. Saya tekan putih, harga, hijau. So dia ada keluar dekat sini lah data transaction. Bila kita tengok price, kita tengok chart, kita tengok information dekat sini, jadinya barulah kita akan tentu, oh stok ni kategori yang mana, adakah aku boleh terus beli ataupun masih dalam watchlist, ataupun okey tolak tepi dulu, kita cari yang lain pula. Okey, yang kedua berkaitan hijau-hijau. So hijau-hijau lebih kepada harga dah naik, so ada volume masuk lagi, itu membuatkan kita rasa macam kita nak belilah. Okey, yang ketiga last sekali terakhir untuk market monitor adalah merah hijau. So merah hijau ni lebih kepada kita nak beli maybe rebound stock. Okay, rebound stock kita nak tengok. So 3 poin penting dalam market track monitor berkaitan dengan warna. Okay, kita pergi balik kepada poin nombor 2. Poin nombor 2 adalah stock code list. Okay, dalam stock code list ni saya ada masukkan 4 poin penting dekat bahagian atas tu lah. Yang pertama buy rate, yang kedua transaction, yang ketiga money flow, yang keempat average buy price. Tapi yang paling penting adalah buy rate ni sebenarnya. Buy rate ni penting. So buy rate ni you masukkan ketiga selection yang kita pilih lah. Maksudnya selection tu sama ada you nak ambil most active volume, ataupun you nak ambil top gains, ataupun ketiga top loser. Ini kebiasaan saya buat sesi pagi. Saya akan pergi lihat kepada, yang pertama saya akan lihat kepada top gains. Okay, sesi pagi tengok kat top gains dalam pukul 9 sampailah pukul 10.30. Lepas tu 10.30 saya akan switch kepada most active volume sampailah petang. Kenapa most active volume kena tengok? Sebab saya nak tengok stok yang aktif pada hari ni sahaja. Top gains ni memanglah dia gains, tapi most active volume bagi saya lebih suka most active volume sebab saya nak cari stok yang maybe dia merah dulu, lepas tu dia tukar pada hijau. Okay, dia merah ke hijau, rebound kat situ, dia patah balik dia ke hijau. So kita akan tengok kat situ. Tu cara untuk screen out the stock lah. Okay, itu dekat bahagian list code list stock. Okay, stock code list. Okay, so barulah masuk apa yang nak masuk kat sini. Saya masukkan revenue, net profit, PE, EPS, last quarter EPS, ataupun you boleh tukar masuk last quarter PE, dan dia masuk NAB, dividend yield, web, sektor. So nak tahu sektor apa, tu bahagian point yang dekat bahagian fundamental, dekat bahagian stock code list ni. Okay, tu tiga point kriteria yang saya letak. Okay, so yang saya buat ni dia layout yang mana? Okay, ni layout yang mana? Okay, layout ni saya buat dekat bahagian layout J. Bila you buka pakai Microsoft Edge ni, pastikan you plug in Internet Explorer dalam Microsoft Edge. Okay, pastikan you masuk Internet Explorer. Bila masuk Internet Explorer, you dah aktifkan mode Internet Explorer, you akan ada page dekat sini. So setiap page ni berbeza point yang you nak. Sebagai contoh, page pertama ni saya ambil layout J untuk saya buat analisa based on stock. Sebabnya dekat sini kita boleh pergi kepada my favorite. Okay, so my favorite stock, maybe saya ada stock my favorite dekat sini, jadinya saya dah boleh fokus kat my favorite sahaja. Okay, yang kedua, page yang kedua lebih fokuskan kepada pencarian stok yang the latest transaction. Ada tak volume masuk latest transaction membuatkan saya rasa macam kenapa stok ni berlaku pembelian so dia membuatkan saya rasa macam eager tu untuk tahu. Okay, yang kedua saya akan tengok fast code sangat penting. Okay, yang ketiga adalah page yang ketiga layout J juga, tapi lebih kepada saya tukar dekat bahagian kanan ni, saya masuk switch pergi kepada technical analysis.
Contoh penggunaan dia adalah contoh capital lawa, volume masuk, saya tengok dekat bahagian price, saya tengok ticker chart, volume dekat sini, saya tengok data transaction dan saya tengok information dekat sini. Bar value dah lebih bar value 1 juta, sell value baru 400k. Tengok transaction, 268, 300, tak ramai orang join the game lagi. Tengoklah buy rate. So tengok premium 56%, maturity date ada pada tahun 28, lama lagi 28, sekarang baru 23, so ada lagi 5 tahun. So price ada dekat sini, kat bawah ni. Adakah dia nak naik balik, dia nak touch balik kan? So kalau nak play, nak beli boleh ke? Jadinya itu adalah satu soalan yang selalu saya tanya kat diri saya. Okay, sebagai intraday trader, you akan tanya benda lah tu. Okay, nak beli harga kat mana? Point apa yang kena tengok? Okay, so hari ni saya dah terangkan point apa, saya dah kongsikan point apa nak tengok. Okay, itu yang nombor 3. Nombor 4 pula, saya buat layout I ni lebih kepada sama juga, stock quote list, market trade monitor, ada news, and then fast quote kat sini lah. So ni kena tukar, ni saya tak tukar lagi. Okay, so itulah dia setting yang saya telah buat untuk dalam M+ platform. Okay, so jadinya next video saya akan buat macam mana saya nak letakkan dekat video tersebut. Okay.
Okey, itu saja pula. Itu video berkaitan macam mana cara saya masukkan poin-poin dekat situ. So pastikan dekat bahagian fast code tukar information tu, masukkan poin yang penting dekat sini. Okey, dan dalam masa sama juga harap you all sukses dalam trading. Okey, so sukses dalam trading. Okey, so kali ni saya nak tunjuk pula dengan poin yang saya sebut tu dapat membantu tak pemilihan stok. Okey, let's jump. Okey, nanti itu saja kot untuk yang bahagian stok 55 lah kira tu. Okey, kita dapat 5 saja stok hari untuk kali ni. Kita tengok dulu untuk sesi pagi ni. So jadinya itu saja untuk perkongsian saya berkaitan dengan cara setting sebagai seorang short trader dalam M+ platform. Okay, so ni dah belah petang, pukul 4.26 ke 4.30. Okay, so kita tengok results yang kita dah buat. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 stok. Kita tengok result. Tak adalah result mana pun, tapi nampaklah hasil dia kan. Tengok. Alright. So yang pertama sukses. So dah berjaya. Dah tulis apa? Kita tulis jaya je lah Okay, next stop demo pun lepas.
3 AAX pun lepas juga, alhamdulillah. So 3. Next is stack. So si stack setakat 1 bit 2 bit boleh dapat lah. Kita tadi dekat kawasan area sini kan, so 1 bit 2 bit dapat lah, boleh lepas sendiri lah 1 bit. So ni on par je lah. So next Maestron. Maestron still same, nothing. So range 47, 465. So sama ada cut loss dekat harga entry ataupun tetap. Maksudnya cut loss sama ada boleh hold ataupun nak cut loss dekat harga tersebut. So jadinya kita on par juga sebab tak jadi kan. So conclusion, 3 jadi, 2 tak jadi. Which is sebenarnya si stack pun nak kata tak jadi pun tak juga. Macam boleh ambil 1 bit. 1 bit pun lepas juga. Cuma Maestron tak jadilah. Si stack tadi kita nak ambil waktu merah kan. Kalau merah so jadilah sebenarnya juga. Total kita roughly kita ambil 3 lah. 3, 2. So overall boleh, masih proven boleh menjadi, tapi kena sharpkan poin-poin yang lain juga. Okay, alright, apa lagi?